Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Masih. Ada yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majelis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ada yang berhormat yang bersetuju, katakan setuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul Rang Undang-Undang Perbekalan 2014 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Sila rantau panjang saya dipahamkan, yang berhormat mempunyai 18 minit lagi untuk berhujah. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang. Saya menyambung perbahasan dan saya minta tidak ada gangguan sebab banyak isu yang akan saya kemukakan di sini. Tuan Yang Dipertua, saya memulakan perbahasan saya dengan memetik peringatan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Satu peringatan Allah kepada kita yang jadi pemimpin, sama ada pemimpin kerajaan dan pemimpin keluarga, adalah kamu menjaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Menyentuh tentang laporan audit yang telah dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara, di mana di bawah Kementerian Pembangunan Wanita banyak masalah yang didapati yang telah ditegur oleh laporan audit. Sejauh mana kementerian ini memantau laporan-laporan yang telah dikemukakan dalam laporan audit, termasuk juga ialah kelompangan dan kegagalan urus tadbir JKM, di mana kekurangan taki tangan yang ketara dalam memantau isu-isu terutama yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Kita dengar tadi Menteri di Parlimen kita menyebut tentang beberapa jenis kemiskinan yang perlu dipantau, dan sedangkan beban tugas yang dibebankan kepada pegawai JKM 10 kali ganda. Kalau kita tengok dari segi standard yang ada, sepatutnya satu pegawai hanya mengendalikan lebih kurang 250 kes. Tapi dalam negara kita, satu pegawai memantau lebih daripada 750 kes sampai 1000 kes. Dan dalam parlimen saya, satu pegawai JKM memantau untuk mengendalikan satu DUN. Macam mana? Ini adalah satu perkara yang sangat merugikan dari sudut perkhidmatan, dan saya harap perkara ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Begitu juga tentang berkaitan dengan masalah yang berlaku dalam JKM yang telah dilaporkan oleh laporan audit, di mana ada kes orang yang telah mati, yang meninggal dunia, tetapi masih menerima bantuan daripada JKM. Lebih daripada 50 kes. Dan dia dapati juga pelajar OKU yang sepatutnya menerima bantuan hanya setakat umur 19 tahun. Tetapi yang menerima bantuan atas nama pelajar OKU umur 75 tahun. Tuan Yang Dipertua, ini membuktikan kegagalan pemantauan oleh JKM. Begitu juga didapati geran peruntukan untuk NGO melalui saluran kewangan telah tidak mematuhi peraturan kewangan. Ada geran yang diberi pada tahun lepas tapi tanda tangan penerimaannya setahun kemudian. Jadi perkara ini seharusnya berlaku. Inilah yang menyebabkan banyaknya berlaku ketirisan. Dan didapati juga 2.7 juta geran tidak dibelanjakan tetapi tidak dikembalikan kepada kerajaan. Inilah yang dikatakan ketirisan. Jadi tidak heranlah setiap tahun laporan audit mendedahkan berpuluh bilion wang negara kita dibazirkan. Dan apabila wang ini terbazir, ini wang rakyat. Maka sekarang kerajaan bebankan kepada rakyat dengan pelbagai cukai. Jadi seharusnya perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan. Begitu juga kelewatan bayaran bantuan, termasuk permohonan yang lambat diproses. Standard sepatutnya 2 minggu sudah selesai diproses. Paling kurang sebulan ataupun 2 bulan. Tetapi ada kes sampai setahun, hantar lebih daripada setahun. Ada kes permohon untuk meninggal dunia, tak terima lagi bantuan. Jadi perkara ini harusnya diberi perhatian oleh kerajaan supaya tidak berulang di masa akan datang. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan masalah keuntuhan keluarga yang sepatutnya menjadi tunggak utama dalam kita memacu negara. Kementerian Wanita adalah satu kementerian yang besar sebab dia menjaga wanita, keluarga dan masyarakat. Kegagalan kita menjaga kestabilan keluarga, dia akan membawa kepada kesan yang besar kepada negara. Kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh JPN dan JAKIM. Didapati pada tahun 2008 hingga 2012, 172,628 pasangan yang telah berdaftar bercerai.
Maknanya 172,628 pasangan. Bayangkan berapa anak yang terlibat yang menjadi mangsa kepada penceraian. Ini adalah satu perkara yang amat malang. Saya ingin tahu apa program di bawah Kementerian Pembangunan Wanita untuk memastikan untuk mengurangkan kadar penceraian di setengah negara yang sangat membimbangkan negara kita. Sebab kesannya cukup besar. Dan sejauh mana kerajaan berusaha untuk memastikan dasar keluarga yang patuh syariah dilaksanakan dalam negara. Sebab kita tahu semua penceraian ini adalah satu perkara yang sangat dibenci oleh agama. Sejauh mana kesedaran ini telah diberi kepada keluarga dan masyarakat negara kita, dan sejauh mana usaha yang telah dibuat oleh kerajaan untuk membawa keluarga kepada patuh syariah, supaya negara kita dapat dibangunkan dengan stabil. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan yang disebut dalam teras yang ketiga dalam bajet ini, iaitu keunggulan modal ihsan. Ini di antara satu perkara yang sangat penting untuk dalam pembangunan negara kita. Jadi seharusnya modal ihsan yang kita lahirkan ini adalah modal ihsan yang berkualiti. Saya untuk membangunkan keluarga termasuk juga ialah dari sudut pendidikan. Jadi saya ingin menyentuh di mana apa penekanan yang dibuat oleh kerajaan dalam sistem pendidikan negara kita. Saya rasa perlunya reformasi dalam sistem pendidikan. Bukan semata-mata berteraskan sijil ataupun kelulusan semata-mata, tetapi praktik. Saya bagi contoh pelajaran agama Islam. Apabila seorang itu belajar agama, belajar solat, belajar berkenaan dengan hukum Islam, bukan semata-mata lulus periksa teori, tapi mesti dipraktikkan. Kalau belajar sembahyang, sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian, pelajar-pelajar kita benar-benar sembahyang. Dan saya harap bukan sahaja pelajar, malah di pihak peringkat penggubah dasar, kerajaan juga mesti mengambil berat isu berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi rukun Islam. Islam agama resmi negara kita. Sebagai contoh, dalam negara kita, dalam pembentangan bajet, sejauh mana pematuhan syariah diambil berat. Contoh waktu solat, pemimpin seharusnya peka waktu solat. Kita bentang bajet pukul 4, habis dekat waktu maghrib. Bagi orang yang boleh jamak, alhamdulillah. Begitu juga apabila dewan ini disambung dan dipertua. Apabila disambung sampai ke malam, contoh sampai 9:30 malam, sepatutnya kita ada ruang untuk break waktu solat maghrib walaupun 10 minit. Terutama bagi menghormati, kalau itu yang dipertua di kalangan Islam, pegawai-pegawai kerajaan yang mencatat. Mereka juga sebab waktu maghrib, waktu yang sangat singkat. Sepatutnya patuh syariah ini diamalkan bukan sahaja dalam sistem pendidikan, tetapi dalam seluruhan pelaksanaan pentadbiran negara, supaya kita dapat melahirkan satu suasana yang lebih stabil, tidak berlakunya apa yang sedang kita ingat hari ini. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan keselamatan wanita. Rata-rata kita tengok hari ini wanita dijadikan sasaran, sama ada peragut, keganasan rumah tangga, gangguan seksual, dan begitu juga masalah sasaran perempuan. Yang terbaru yang paling malang apabila seorang ibu, salah seorang kaki tangan bank telah dibunuh oleh pengawal keselamatan sendiri. Apa yang kali mengejutkan kita apabila media mendedahkan 30,000 pengawal keselamatan yang haram berada di Lembah Kelang yang telah ditugaskan sebagai pengawal keselamatan. Yang paling malang lagi, mereka ni ada IC palsu. Siapa yang bagi? Jadi inilah apabila melibatkan pengawal keselamatan asing, sampai tidak ada rekod, kita nak cek mereka melakukan jenayah. Ini adalah satu yang amat malang. Apa erti kita memacu ekonomi negara ke arah berpendapatan tinggi kalau kita gagal menjaga satu isu yang sangat penting, iaitu isu keselamatan. Jadi saya harap menteri yang bertanggungjawab mengambil berat tentang isu ini. Kita tengok dalam statistik yang ada dalam negara kita, sangat membimbangkan kita. Purata 2 orang dibunuh setiap hari, 5 kes rogol dilaporkan setiap hari, 67 kes pecah rumah setiap hari. Purata 24 kes kecurian kereta setiap hari, 142 kes curi motor setiap hari, 42 kes rompakan setiap hari. Kalau kita nak meletakkan negara kita dalam keadaan selamat, kalau kita mengharapkan orang asing menjaga keselamatan kita, apakah kita tidak mahu sebagaimana istilah harapkan pagar-pagar makan padi. Jadi saya harap perkara ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan masalah
iaitu berkaitan dengan masalah kualiti pendidikan. Kita lihat hari ini ramai dari sudut lambakan siswazah menganggur. Lebih daripada 280,000 siswazah negara kita yang menganggur. Dan ini adalah satu kerugian modal insan yang tidak dapat dimanfaatkan. Jadi sejauh mana kita menyusun atau strategi pendidikan kita untuk kita tidak membazirkan tenaga yang berkualiti ini. Kita tidak mahu negara kita dibanjiri oleh pendatang asing, tapi ratusan ribu rakyat kita yang menganggur. Jadi sejauh mana tindakan yang dibuat. Begitu juga saya ingin penjelasan, iaitu berkaitan dengan masalah di bawah Kementerian Wanita, iaitu apa program Kementerian Wanita terhadap projek Anjung Singgah. Dalam bajet 2013, kerajaan telah memperuntukkan program 6 Anjung Singgah untuk golongan gelandangan, di mana program ini untuk membasmi masalah sosial terutama di bandar. Dan saya didapat maklum bahawa di Lembah Kelang saja kita mempunyai 1,387 orang golongan gelandangan yang berdaftar. Jadi saya ingin tahu apakah status projek ini, apakah dia telah berjaya dan sejauh mana pencapaiannya, dan mengikut rekod yang diperolehi oleh pihak kementerian, berapakah jumlah golongan gelandangan ini di seluruh negara. Sebab ini adalah satu golongan yang perlu kita raih, yang kita sentuh. Kita tidak boleh biarkan mereka hanyut dengan kemaksiatan mereka. Ingin juga saya sentuh iaitu berkaitan dengan kebajikan OKU, sebab juga di bawah Kementerian Wanita. Kita lihat bagaimana apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Setiap penerima bantuan OKU diberi RM300 sebulan. Ini cukup tidak memadai. Sudah sampai masanya kerajaan memperkasakan untuk kita mengambil berat tentang golongan kurang upaya. Seharusnya satu jabatan dibuat, Jabatan Hal Ehwal Orang Kurang Upaya. Kalau kita boleh menubuhkan satu jabatan khas untuk hal ehwal orang asli, sedangkan kita tidak mengambil berat satu golongan yang cukup besar dalam masyarakat. Jadi saya ingin penjelasan juga daripada kementerian, mengikut daftar yang telah diperolehi oleh kementerian, berapa jumlah OKU yang telah berdaftar di seluruh negara, berapa di kalangan mereka adalah di kalangan graduan, berapa mereka yang telah mempunyai pelbagai kemahiran, dan sejauh mana penglibatan mereka dalam arus perdana, sama ada dalam perkhidmatan awam dan swasta. Jadi saya harap Jabatan Hal Ehwal Orang Kurang Upaya ini diberi perhatian oleh kerajaan supaya kebajikan golongan orang upaya ini juga terbela. Saya ingin menyentuh juga Yang di-Pertua, iaitu berkaitan dengan dalam bajet ini tidak disentuh langsung kebajikan untuk golongan karyawan, budayawan ataupun golongan seni. Sedangkan mereka ini adalah satu entiti yang penting dalam mencorak remaja hari ini. Kita tidak boleh menolak keperluan remaja kepada hiburan. Sepatutnya kerajaan meletakkan satu bajet khusus untuk golongan budayawan, golongan sastrawan, supaya dapat kita membawa bakat-bakat seni, penggiat-penggiat seni ke arah yang lebih terurus. Supaya mereka ini lebih bermotivasi mengikut apa hala tuju negara kita. Sebagai contoh ialah apabila mereka ini tidak ada peruntukan khas, kebajikan mereka tidak terbela. Jadi saya cadangkan supaya satu akademi kesenian Islam diwujudkan. Kalau ada akademi fantasia, saya ni tak apa ni sangat, tapi akademi fantasia dan sebagainya dibuat. Patutnya ada akademi khas untuk menjurus ke arah kesenian Islam. Sebab kita ingin menjurus dari sudut hiburan ini ke arah yang lebih baik. Sebab kita lihat tidak ada pembelaan kepada golongan sastrawan, golongan budayawan, golongan seni ini. Kalau kerajaan sanggup bayar berjuta ringgit kepada artis K-pop yang membawa budaya negatif dalam negara kita, saya nak tanya berapa orang budayawan dalam negara kita yang telah diberi iktirafan oleh kerajaan Malaysia dengan bayaran berjuta ringgit? Saya rasa tidak ada. Jadi ini membuktikan bahawa golongan yang mempunyai sumbangan yang besar kepada negara telah disisihkan oleh kerajaan. Begitu juga golongan orang asli. Kenapa peruntukan untuk jabatan hal orang asli semakin kecil? Sebenarnya kita mempunyai ramai orang asli yang telah memeluk Islam. Tapi apa program kerajaan untuk memastikan mereka yang telah memeluk Islam ini supaya mereka mengamalkan Islam? Saya ingin minta dalam jawapan Menteri nanti beri statistik kepada kami berapa jumlah
orang asli yang telah memeluk Islam dalam negara kita, dan apakah program perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk memantau mereka ini, untuk memastikan mereka tidak kembali kepada agama asal mereka, dan program-program untuk mengeluarkan mereka daripada terus berada di tahap lama. Kita sudah lebih daripada 56 tahun merdeka. Sepatutnya kita telah mengeluarkan mereka bersama dalam arus perdana, bersaing dengan masyarakat di bandar yang lain. Begitu juga saya ingin bertanya berkenaan projek yang di bawah Kementerian Wanita, projek keusahanan Purple DNA yang telah dilaksanakan di bawah Kementerian Wanita. Saya ingin tahu berapa dana yang diperuntukkan dan setakat ini apakah pencapaiannya, dan sejauh mana penglibatan golongan muda, terutama golongan-golongan muda dalam aktiviti ini. Saya ingin tahu juga berkaitan dengan program Satu Azam. Kita semua tahu di antara program di bawah Kementerian Wanita, program Satu Azam yang mana untuk membantu terutama golongan-golongan ibu tunggal, untuk mereka ada kemahiran untuk mereka memberi peluang memulakan perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Kita lihat golongan ibu tunggal di antara golongan yang ramai dalam negara kita. Dalam negara kita sehingga 2013 jumlah ibu tunggal dalam negara kita berjumlah 831,870 orang. Dan kebanyakan mereka sebagaimana laporan daripada UNDP, iaitu program pembangunan kluster sosioekonomi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, mendapati 89% ibu tunggal dalam negara kita adalah miskin, dan 66% masih berada dalam miskin tegar. Dan daripada 66% ini, daripada yang miskin ini, 91% ibu tunggal miskin ini berada di Sabah dan 73% berada di Sarawak. Kebetulan Menteri Wanita yang baru adalah daripada Sabah dan Sarawak, Menteri Wanita dan Timbalan Menteri Wanita. Jadi saya harap pembelaan kepada ibu tunggal ini diberi perhatian, sebab mereka dalam keadaan tidak ada tempat pergantungan apabila kematian suami, mereka nak menjaga anak-anak, dan apabila kita lihat dalam bajet 2014 tidak ada disebut secara khusus peruntukan untuk program Satu Azam. Apakah program Satu Azam telah berjaya sehingga tidak diberi peruntukan secara khusus dalam bajet 2014? Apakah pencapaiannya? Jadi saya ingin jawapan yang konkret daripada pihak menteri nanti. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan masalah kebajikan kaum pekerja wanita. Saya berterima kasih di atas insentif yang telah dibuat oleh kerajaan dengan memberi bantuan yuran taska kepada pekerja-pekerja wanita. Dan ini adalah satu perkara yang seharusnya telah lama diberi perhatian oleh kerajaan. Cuma persoalannya sekarang adalah sejauh mana pemantauan kerajaan terhadap pengusaha-pengusaha taska. Sebab kita dapati banyak kes sebelum ini, anak-anak yang dihantar ke taska ada yang meninggal dunia. Sebab ada taska yang 4 orang pekerja tetapi menjaga sampai 50-60 bayi dan kanak-kanak. Apalagi kalau pekerja ini diambil di kalangan anak-anak orang-orang muda yang tidak pernah, mereka tak pernah menjadi ibu, mereka tak tahu macam mana cara mendidik anak, latihannya macam mana. Jadi saya ingin tahu sejauh mana dalam pelaksanaan pemberian khas ujuran taska kepada pekerja-pekerja wanita, sama ada kaki tangan awam ataupun swasta yang telah diperuntukkan dalam bajet ini, untuk memastikan dia tidak hanya menguntungkan pengusaha taska, tetapi dia memberi impak yang puas hati kepada ibu-ibu ataupun kaki tangan kita. Kita tidak mahu kes berlaku kematian bayi, kita tidak mahu kes berlakunya patah tangan, patah kaki akibat daripada kecuaian pengusaha taska. Jadi saya ingin tahu berapa taska yang berdaftar dalam negara kita setakat ini, dan setakat ini berapa orang yang telah terlatih, sejauh mana pekerja-pekerja yang akan membantu di taska ini ada pekerja-pekerja yang terlatih, yang telah diberi sijil. Kita tidak mahu ambil bibit daripada Indonesia yang tidak ada latihan sehingga memberi kesan yang negatif kepada projek yang telah dibuat oleh kerajaan. Ini adalah tanggungjawab sosial kerajaan kepada pekerja awam. Jadi saya perkara ini diberi perhatian. Saya ingin tahu juga berkaitan dengan dalam peruntukan bajet 2014 ini juga diberi peruntukan, iaitu peruntukan khas untuk pakaian khas untuk pesakit kanser payudara.
di mana disebutkan di sini dengan kos RM9 juta dengan nilai RM1,200 seunit sebanyak 8,000 unit. Ya, Saya tak boleh mahu projek tolong, Ya ini Mat. mengkayakan kroni, ya. Boleh habiskan. Ya, okey, saya mengkayakan kroni. Jadi saya ingin tahu siapakah peniadanya. Akhir sekali Tuan Yang di-Pertua, saya ingin minta supaya penjelasan daripada pihak kementerian apabila GST akan dilaksanakan, apakah status kedudukan zon bebas cukai? Sebab kawasan saya adalah zon bebas cukai. Jadi apakah mereka yang zon bebas cukai tidak ada portal lagi apabila GST dilaksanakan. Jadi sejauh mana akan statusnya dan bagaimana cara pelaksanaannya, dan saya minta perhatian supaya kerajaan mengambil berat tentang pembangunan terutama di pintu masuk. Kami tidak mahu kita ni seolah-olah macam dianaktirikan. Projek Tebatan Banjir, saya rayu sekali lagi bagi pihak Raya Rantau Panjang, hendaklah diberi perhatian oleh kerajaan. Saya ingin juga supaya projek-projek pembangunan di Kelantan termasuk lebuh raya, royalty dan penaik taraf lapangan terbang supaya diberi perhatian oleh kerajaan. Jadi saya harap semua kepentingan rakyat ini hendaklah diberi keutamaan sebagaimana janji yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri. Jadi terima kasih Tuan Ketua. Yang Amat Titi Wangsa. Terima kasih Yang di-Pertua kerana memberi peluang untuk saya membahaskan usul pembekalan 2014 atau bajet 2014. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah berjaya membentangkan bajet yang begitu komprehensif, berwawasan serta berani membawa perubahan pada negara kita yang tercinta ini. Saya sebut berani kerana itulah satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang berani memperkenalkan satu sistem cukai yang merupakan terbaik di dunia, iaitu GST. Dalam keadaan di mana kita berdepan dengan desakan pembangkang yang menidakkan kebaikan sistem ini, walaupun hampir 100 buah negara telah menggunakan sistem ini kecuali Malaysia, Brunei dan Myanmar dalam konteks ASEAN region. Saya tidak berhajat berhujah lebih panjang mengenai sistem ini kerana ramai rakan-rakan saya dalam Dewan ini telah berhujah dengan panjang lebar tentang kebaikan sistem ini dalam jangka masa panjang untuk rakyat dan negara. Saya juga telah mencelah dalam beberapa perbahasan semalam mengenai GST ini. Cukup sekadar mengatakan bahawa GST ini akan memberi kebaikan jangka panjang kepada negara. Ekspor kita akan lebih kompetitif. Kecekapan pungutan cukai kita, mengurangkan birokrasi serta kebaikan kepada rakyat secara keseluruhannya. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh salah satu daripada 5 trust dalam bajet 2014 ini, iaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Yang pertama mengenai perumahan rakyat. Keperhatian kerajaan dalam mendengar keluhan rakyat mengenai isu rumah mampu milik ini sudah lama ditunggu-tunggukan. Dengan kerajaan mensasarkan pembinaan sebanyak 223,000 unit rumah mampu milik ini. Ianya merupakan satu-satu inisiatif yang ditunggu oleh rakyat selama ini. Kerajaan juga dengan beraninya memperkenalkan cukai RPJT sebanyak 30% bagi mengekang spekulasi harta tanah ini dari berleluasa di tanah air kita. Ini juga amat saya alu-alukan, terutama ia membuktikan bahawa kerajaan berani mengambil tindakan kepada syarikat-syarikat besar walaupun mereka ini membuat tekanan demi tekanan kepada polisi dan dasar kerajaan. Di samping itu, insentif 30,000 yang diberi kepada pemaju-pemaju perumahan yang membina rumah-rumah mampu milik ini sangat saya alu-alukan, terutamanya kepada pemaju-pemaju swasta yang menggunakan alasan selama ini pembinaan rumah mampu milik ini tidak menguntungkan mereka untuk membina rumah-rumah mampu milik untuk rakyat. Seperti yang kita sedia maklum, pembinaan rumah sebanyak 223,000 unit ini dalam masa yang singkat bukanlah perkara yang mudah. Oleh itu saya berharap kerajaan akan mewujudkan satu kaedah monitoring system untuk memantau pembinaan rumah-rumah ini mengikut jangka masa serta kualiti yang telah ditetapkan. Kita tidak mahu dalam kegairahan kita mengejar
jumlah 223,000 ini, rumah-rumah yang kita bina ini tidak mengikuti kualiti yang ditetapkan. Saya ada beberapa cadangan untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan seperti berikut. Pertama, kawasan perumahan yang dibina rumah-rumah mampu milik ini, terutama yang melibatkan kawasan bandar, mestilah ianya dibina berdekatan dengan infrastruktur pengangkutan awam seperti MRT, monorail, LRT, komuter ataupun laluan-laluan kemudahan pengangkutan awam yang lain. Sejarah flat berkeliling perlulah dielakkan. Seperti mana yang kita tahu, kawasan flat berkeliling ini adalah satu kawasan perumahan awam. Selepas penduduk-penduduk situ dipindahkan selama 12 tahun, tempat ini masih kelihatan seperti hidup segan mati tidak mau. Tuan Yang Dipertua, kalau kita lihat syarikat-syarikat besar di negara kita seperti Sime Darby, SP Setia, EPF, mereka pergi ke London membangunkan satu kawasan yang agak jauh dan tertinggal di London yang kita panggil Battersea, mempunyai tanah 37 ekar di kawasan tersebut. Tetapi dalam kawasan kita di Bandaraya Kuala Lumpur ini, kita mempunyai 37 ekar di flat berkeliling ini. 12 tahun terbengkalai. Alasannya digunakan adalah kerana isu perundangan. Saya rasa sudah tiba masanya sebagai sebuah kerajaan yang berwibawa, kita memastikan bahawa mana-mana syarikat swasta yang mendapat tanggungjawab untuk membangun kawasan ini tidak mengambil masa begitu lama sehingga 12 tahun. Insentif 30,000 yang diberi kepada pemaju swasta ini, mestilah kita pastikan bahawa insentif ini dibayar kepada pemaju-pemaju swasta ini apabila mereka menjual rumah-rumah mampu milik ini kepada pembeli-pembeli yang pertama. Mereka tidak boleh mendapat insentif ini sekiranya mereka menjual rumah-rumah mampu milik ini kepada mereka-mereka yang membeli atas alasan pelaburan, iaitu mereka membeli 2, 3, 4 unit rumah-rumah mampu milik untuk disewakan kepada orang. Maka dengan itu saya ingin mensyarankan kepada pihak kerajaan, mana-mana syarikat swasta yang menjual rumah-rumah mampu milik ini kepada pembeli-pembeli yang lebih daripada pertama kali, maka mereka-mereka ini tidak dibenarkan mendapat insentif RM30,000 ini. Ya. Saya nak tanya Yang Berhormat Titi Wangsa, adakah beliau bersetuju bahawa rumah yang akan dibina sebanyak 223,000 unit ini, di mana unsur subsidi kerajaan diletakkan dalam pembinaan ini, dibuat sekatan di mana mereka tidak boleh jual rumah-rumah yang dibina di atas sifat mampu milik ini selama 10 tahun atau 15 tahun? Minta pandangan. Saya bersetuju dengan cadangan Siti Wangsa tersebut. Insentif ini juga hendaklah ditawarkan bukan sahaja kepada pemaju-pemaju besar, tetapi hendaklah ditawarkan juga kepada individu-individu yang mempunyai tanah mereka yang kecil, tetapi mereka berkemampuan untuk membina 6 atau 8 unit rumah di atas tanah mereka. Saya mengambil contoh. Di dalam kawasan Kuala Lumpur ini, kita mempunyai satu perkampungan yang kita panggil Kampung Baru. Mempunyai 880 lot tanah yang kecil-kecil. 5,000, 6,000 kaki persegi, 7,000 dan 10,000 kaki persegi setiap individu. Luas kawasan ini adalah 230 ekar. Mempunyai pemilik dan pewaris melebihi 5,000 orang. Kalau kita benarkan insentif ini diagihkan kepada mereka-mereka yang mempunyai tanah yang kecil, 5 atau 6,000 kaki persegi, dibangunkan unit-unit perumahan 6-7 unit dalam atas tanah tersebut, maka mereka ini juga perlu dipertimbangkan diberi 30,000 insentif setiap unit yang dibina. Saya juga ingin mencadangkan mana-mana tanah kerajaan yang berdekatan dengan stesen-stesen MRT yang dibina, yang saya dipahamkan kita akan terdapat 35 stesen MRT apabila siap kelak. Kalau boleh tanah-tanah di sekitar MRT ini ataupun yang berdekatan dengan MRT ini diwartakan sebagai tapak rumah mampu milik. Saya dimaklumkan bahawa kebanyakan tanah-tanah di stesen MRT ini telah dibeli oleh kerajaan sebelum proses pembinaan stesen-stesen MRT ini. Seperti mana yang kita tahu,
Kalau kita buat rumah yang mahal-mahal, orang kaya duduk di sebelah MRT, mereka pun tak naik MRT. Tetapi kalau kita bina rumah-rumah mampu milik ini, sudah tentu dia akan menyebabkan kuasa membeli golongan rakyat berpendapatan rendah ini akan bertambah. Kerana apa? Kerana mereka sudah tidak payah lagi membayar ansuran kereta. Mereka tidak payah lagi nak membayar duit minyak kereta. Kerana mereka tinggal berdekatan dengan fasarana yang telah disediakan di kawasan perumahan mereka. Saya ambil contoh di dalam kes pembinaan PPR Bukit Jalil. Apabila kerajaan membina PPR Bukit Jalil yang lebih kurang 3,000 unit. Tetapi waktu ketika pembinaan itu tersebut tidak ada infrastruktur pengangkutan di kawasan tersebut. Akhirnya bertahun-tahun kawasan ini tidak diduduki oleh kerana mereka tak sanggup nak duduk kawasan ini kerana bayar RM124 sewa, tetapi tambang nak keluar rumah RM800 sebulan. Tuan yang dipertua, saya juga ingin menyentuh soal pemberian BRIM ini. Alhamdulillah, sekali lagi kerajaan Barisan Nasional telah memperuntukkan sebanyak 4.6 bilion kepada 7.9 juta isi rumah untuk menikmati BRIM ini. Termasuk skim insurans takaful 30,000. Saya rasa tidak ada mana-mana kerajaan di dunia ini yang prihatin terhadap rakyat sehingga sedemikian rupa. Kadang-kadang, sabar seperti. Kadang-kadang saya pun merasa pelik apabila melihat pembangkang mempertikaikan penambatan subsidi 34 sen ini. Kalau kita lihat, jika setiap orang makan 1 kilo gula setiap bulan, maka dalam setahun mereka akan makan 12 kilo gula. Kalau 1 kilo gula tambahan harga 34 sen kali dengan 12 bulan cuma RM4.08. SMS kita 1 bulan pun dah lebih RM30. Kerajaan, saya nak cakap lagi. Ini Cak Alam, dalam dewan ni semua orang belum tidur. Kalau dah tidur saya nak bagi Cak Alam cakap. Pasal Cak Alam kalau cakap semua orang boleh bangun. Jadi jangan bully saya, boleh? Okey. SMS 1 bulan pun lebih daripada 30. Maksud saya ialah 1 kg gula, kalau kita pakai 1 bulan, setiap orang daripada kita pakai 1 kg gula, 1 kilogram gula, naik 34 sen. Kalau 1 tahun kita pakai 12 kilogram gula, RM4.08 penambahan harga gula setahun kepada setiap individu yang makan 12 bulan. Nanti kejap, salam, kejap. Bagi saya habiskan dulu. Sebab itu kerajaan buat keputusan bayar BRIM RM650, bayar BRIM kepada mereka yang berpendapatan hingga RM4,000 pun RM450, yang bujang-bujang pun RM300, dibandingkan kenaikan gula RM4.08 kalau pakai 12 kilo. Tapi kalau Syah Alam pakai 40 kilo, 1 bulan kalilah 34 sen kali 40 kilo. Termasuk golongan yang berpendapatan, yang mempunyai pendapatan sederhana. Golongan yang berpendapatan sederhana juga, kalau mereka mempunyai gaji 8,000, walaupun mereka tidak dapat BRIM 650, 450 atau 300, tetapi oleh kerana kerajaan memberi cukai, pengecualian cukai tambahan sebanyak 2,000, maka golongan yang berpendapatan 8,000 ini juga mendapat saving sebanyak RM480 setahun. Saya ada beberapa cadangan tentang penambahbaikan cara bagaimana skim ini diagihkan kepada rakyat. Pertama, bayaran BRIM ini hendaklah dilakukan secara terus oleh lembaga hasil dalam negeri tanpa melalui mana-mana pejabat politik ataupun pejabat wakil rakyat. Lembaga hasil dalam negeri hendaklah melantik setiap kawasan parlimen pegawai-pegawai penyelaras lembaga hasil dalam negeri bagi menyelesaikan kes-kes yang tertinggal ataupun terlepas pandang untuk mendapat BRIM ini. Bagi mereka yang mempunyai akaun bank, bolehlah dibayar terus ke dalam akaun penerima. Mana-mana yang tiada akaun dalam bank atau duduk di luar-luar bandar seperti Sabah dan Sarawak, kerajaan bolehlah mengekalkan sistem yang sedia ada
kerana ia boleh mengurangkan kesesakan apabila proses pengagihan BRIM ini dilakukan. Kerajaan Okey, juga katil mesti bangun ya, menetapkan Kerajaan juga mesti menetapkan mana-mana syarikat yang terlibat dalam menyediakan skim insurans untuk iBRIM ini hendaklah memproses klaim tidak lebih daripada 2 minggu. Mana-mana syarikat insurans yang terlibat dalam skim ini yang gagal berbuat demikian perlulah dikeluarkan dari terlibat secara langsung dalam skim ini. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang inisiatif kerajaan memperkasakan Bumiputera. Kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana mewujudkan dana khas pembangunan semula tanah Rizab Melayu sebanyak 200 juta ringgit. Kebetulan kawasan yang disebut dalam ucapan Perdana Menteri itu ialah Kampung Baru, Kampung Pandan dan Datuk Keramat adalah kawasan dalam Titiwangsa. Saya ada beberapa cadangan supaya keberkesanan dana ini dapat dinikmati oleh kaum Bumiputera. Yang pertama, saya minta supaya kerajaan memikirkan bahawa syarat-syarat untuk mendapat dana ini perlulah dilonggarkan. Umur dan pendapatan setiap pemohon itu perlulah kita lebih fleksibel. Nombor 2, faedah yang dikenakan mestilah tidak melebihi 4%. Tempoh bayaran kalau boleh biarlah lebih 30 tahun. Tiada sebarang cagaran diperlukan. Dana ini bolehlah digunakan untuk membangun rumah ataupun premis perniagaan dalam kawasan-kawasan pengampungan tersebut. Proses kalau boleh biarlah tidak terlalu birokrasi. Setiap kali permohonan mestilah ada jawapan dalam masa 2 atau 3 minggu. Akhir sekali, saya ingin menyentuh mengenai subsidi bahan api ataupun petroleum. Seperti mana yang kita ketahui, jumlah subsidi kerajaan hampir mencecah 47 bilion. Daripada jumlah ini, sebanyak 24.8 bilion ataupun 53% adalah subsidi produk petroleum. Daripada 24.8 bilion ini pula, dianggarkan hampir 2 bilion kepada penjana bebas swasta ataupun IPP, Independent Power Plant. RM2 bilion ini adalah satu kos pass-through yang mana telah dinikmati oleh semua golongan. Tuan Yang di-Pertua, hari ini kita mempunyai 12 IPP, Independent Power Plant, di mana 10 menggunakan gas dan 2 menggunakan arang batu atau coal. Jumlah kapasiti yang dianggarkan, yang diproduce oleh IPP ini adalah sebanyak 10,300 megawatt. Jumlah kapasiti generation dalam negara adalah sebanyak 21,800 megawatt. Ini bermakna 47% daripada kapasiti yang datang daripada Independent Power Plant ini adalah datang daripada sumbangan pihak swasta. 47%. Bayangkan Yang di-Pertua, kalau 47% ini suddenly hilang dalam sistem generation kita, sudah tentu negara kita ini ada masalah. Malangnya, setiap kali isu subsidi ini dibincangkan, berbagai tuduhan liar yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang mengenai 2 bilion subsidi bahan api ini. Kononnya, ianya dinikmati oleh syarikat-syarikat IPP ini. Oleh itu, untuk menunjukkan, cadangan saya, oleh itu untuk menunjukkan ketulusan kerajaan dalam hal ini, saya ingin mencadangkan beberapa perkara untuk menambah baik persepsi buruk yang diputar belitkan oleh pembangkang tentang isu IPP ini. Yang pertama, semua kos bahan api, gas yang dihantar oleh Petronas kepada IPP ini hendaklah dibil terus kepada TNB. Tak payah lagi melalui IPP. Seperti mana arang batu. Sekarang ini kalau mana-mana pihak swasta yang mengendalikan power plant ini yang ada sistem menggunakan arang batu, mereka tidak beli arang batu. Tetapi yang beli arang batu ini adalah TNB. TNB cuma menghantar saja arang batu kepada mereka secara terus ke tempat-tempat generation mereka. Tetapi bila tiba pasal gas, Petronas akan hantar gas dan bil kepada IPP ini, dan kemudian IPP ini akan menghantar bil ini
membayar kepada Petronas dan membil kepada TNB. Jadi untuk menunjukkan ketelusan, saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya memikirkan sistem yang sama bagaimana dia buat terhadap coal, begitu juga kepada gas, kepada independent power plant ini mereka serahkan kepada pihak TNB untuk berunding terus dengan pihak Petronas supaya IPP ini tidak terlibat secara langsung walaupun selama ini ianya adalah hanya pass through cost. Yang kedua, mana-mana IPP yang sudah atau tamat power purchase agreement mereka, mereka hendaklah menawarkan sekurang-kurangnya 50% saham-saham mereka ini kepada pihak kerajaan atau mengurangkan kadar tarif mereka sehingga mencapai cost plus margin operation. Mana-mana power plant baru yang dibangunkan atau hendak dibangunkan, keutamaan hendaklah diberi kepada TNB secara eksklusif. Apabila TNB tidak mahu lagi untuk ataupun dah tak boleh nak buat ataupun tidak berkeupayaan membuat, barulah kita menawarkan kepada pihak swasta untuk terlibat secara tender terbuka. Akhir sekali, pandangan saya untuk menjadi sebuah negara, kita bukan sahaja memerlukan kerajaan yang adil, berwawasan serta berhemah, tetapi kita juga mesti mempunyai sekumpulan pembangkang yang mempunyai pemikiran yang maju, menyokong perkara-perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan yang akan memberi manfaat kepada rakyat untuk jangka masa panjang. Sekian, saya mohon menyokong. Saya ada senarai nama-nama yang dikemukakan oleh whip parti. Tapi senarai yang dikemukakan oleh DAP seorang pun tak dalam Dewan. Yang dikemukakan oleh DAP tak ada seorang pun dalam Dewan. Saya panggil Yang Berhormat Ibu Barat. Nombor 3 Yang Berhormat. Ada itu list mungkin telah Saya pandai baca Yang Berhormat. Nama Yang Berhormat tak ada. Hah, betul tak? Itu list Barisan Nasional. I call you. Ibu Barat. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Datuk Ketua, mesyuarat COGM yang akan diadakan di Sri Lanka pada bulan November ini memberi satu peluang untuk negara kita supaya kita dapat memberi reaksi apa yang telah terjadi di negara tersebut, di mana lebih dari 100,000 orang telah dibunuh di semasa perang saudara. Di antara mereka adalah 100% adalah masyarakat Tamil dan lebih beribu-ribu telah hilang dari sana. Dan difahamkan Presiden dan Kabinet Sri Lanka terlibat. Their hands are bloody. Dan ini perlu perhatian kerajaan. Dan apa yang sedang diutarakan oleh beberapa negara adalah, dan juga NGO dan ketua-ketua masyarakat negara ini adalah supaya Perdana Menteri kita boikot persidangan tersebut yang akan diadakan di antara 10 hari bulan ke 17 hari bulan November di Colombo. Dan baru-baru ini DAP telah adopt satu resolusi, iaitu memohon agar kerajaan juga boikot COGM, mesyuarat COGM tersebut. Dan Perdana Menteri Kanada juga telah memberitahu pandangan beliau bahawa beliau sendiri dan kerajaannya tidak akan terlibat dalam apa-apa hal berkaitan dengan COGM di Sri Lanka. Dan antara sebab-sebab yang dia beritahu, saya petik apa yang tertulis dalam media yang dikeluarkan oleh kerajaan tersebut, Datuk Yang Ketua. When Sri Lanka was selected to host the 2013 Commonwealth Heads of Government meeting, Canada was hopeful that the Sri Lankan government would seize the opportunity to improve human rights conditions and take steps towards reconciliation and accountability. Unfortunately, this has not been the case. Canada is deeply concerned about the situation in Sri Lanka, the absence of accountability for the serious violations of human rights and international humanitarian standards during and after the civil war is unacceptable. Canada noted with concern the impeachment of the Sri Lankan Chief Justice earlier this year,
and we remain disturbed by ongoing reports of intimidation and incarceration of political leaders and journalists, harassment of minorities, reported disappearances, and allegation of extrajudicial killings. Canada believes that if the Commonwealth is to remain relevant, it must stand in defense of the basic principles of freedom, democracy, and respect for human dignity, which are the very foundation upon which the Commonwealth was built. It is clear that the Sri Lankan government has failed to uphold the Commonwealth core values, which are cherished by Canadians. As such, as the Prime Minister of Canada, I will not attend the 2013 CHOGM in Colombo, Sri Lanka. This is a decision that I do not take lightly. Canada will continue to monitor events in Sri Lanka and urge the government to implement fully the recommendations of the Lessons Learned and Reconciliation Commission to promote respect for human rights and the rule of law, and undertake an independent investigation into the alleged violations of the human rights of thousands of civilians at the end of the conflict. Canada will continue to work with our partners and through the United Nations to draw attention to the situation in Sri Lanka. Ini adalah keadaan dan pendirian dan asas di mana Canada telah membuat keputusan. Saya harap semua yang saya baca isu-isu yang sangat terdalam itu adalah berkaitan dan kena-mengena dengan Malaysia. Dan Malaysia juga pada tahun dulu telah tidak menyokong Sri Lanka dan telah bersetuju kepada, walaupun tidak mengundi bersetuju, tetapi tidak ada apa-apa halangan kepada tiga perkara yang telah dibuat oleh United Nations Human Rights Council. Dan tiga perkara tersebut adalah dengan izin on how the Sri Lankan government will address the alleged violations of international humanitarian law, ask how Sri Lanka will implement the recommendations of an internal inquiry into the war, encourages the United Nations Human Rights Office to offer advice and assistance and the government to accept such advice. Ini semua adalah resolusi-resolusi yang telah dibentangkan oleh United States, di mana telah diterima oleh Human Rights Council. Dan ketua caucus kita adalah Yang Berhormat. Ya, Pak Petani. Terima kasih, Muhammad Timur. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya ingin bertanya, Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat bercadang untuk maklumkan kepada Dewan ini, bila kita sebut Tamils di Sri Lanka, dia bukan saja merujuk kepada Tamil beragama Hindu, tetapi ramai Tamil di Sri Lanka yang juga beragama Islam dan Kristian. Jadi kerajaan Singhalis bukan sahaja tidak memberikan keadilan kepada Tamil beragama Hindu, tetapi ramai juga golongan Kristian dan Islam yang dikenakan tindakan yang sama. Seperti contoh, apabila peperangan tamat, rakyat jelata yang tidak terlibat secara langsung daripada golongan Tamil ini dikurung dalam kamp 2,000 hingga 3,000 orang dalam satu kamp, lelaki, wanita dan kanak-kanak, dan terdapat cuma 2 toilet dalam kamp-kamp tersebut, dan mereka terpaksa berbaris 2-3 jam untuk ke toilet. Anak-anak tidak ke sekolah. Kemudian masjid-masjid diruntuh, dan kalau sekiranya ada barang-barang yang dicop halal, kedai yang menjual cop ini dibakar. Jadi saya melihat sendiri di Sri Lanka, dan ini berterusan. Adakah Yang Berhormat merasakan tindakan kerajaan Malaysia untuk menghadirkan diri di CHOGM kali ini suatu yang tidak kena bertempatnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Nombor satu, beliau adalah Chairman Caucus Perlarian Sri Lanka di Malaysia, dan saya difahamkan Yang Berhormat juga telah dipelawa untuk pergi ke Sri Lanka pada bulan hadapan oleh Australia dan beberapa ahli parlimen di seluruh dunia. Dan saya harap selepas penyiasatan on the ground look boleh memberitahu kepada kita semua apa keadaan di sana. Dan saya juga ada pengetahuan bahawa 2 tahun dulu Yang Berhormat sendiri telah pergi dengan beberapa ahli parlimen ke Sri Lanka untuk mengetahui on the ground situasi dalam ini. Saya setuju Yang Berhormat, ramai di antara rakyat Malaysia tidak tahu bahawa
walaupun saya orang Tamil, tetapi di antara orang Tamil ada yang banyak itu orang Islam, ada banyak juga yang Kristian, dan mereka semua telah ramai di antara yang dibunuh di Sri Lanka adalah dari masyarakat Tamil. Lebih kurang 10% kalau saya tak salah, yang berhormat, adalah dari masyarakat Muslim di Sri Lanka, di mana ada mereka adalah dari masyarakat Tamil. Dan saya difahamkan yang berhormat bahawa yang berhormat juga akan menjumpa dengan beberapa ketua-ketua orang Islam Tamil semasa lawatan. Dan mungkin ini semua perlu perhatian kerajaan kita supaya dapat satu konkret keputusan dibuat. Jangan kita kerana for a few dollars and cents dengan kontrak-kontrak yang boleh diterima, boleh dapat dari Sri Lanka, kita menjualkan kita punya maruah, kita menjualkan kita punya hak sebagai ahli di hak asasi dunia. Okay, we are reputed one of the very good countries dalam hal di mana kita mengelurkan beberapa perkara terhadap lain-lain negara. Kenapa pula dengan Sri Lanka kita tidak mengambil tindakan sedemikian? Nak bagi jalan Yang Hormat. Terima kasih Tuan Speaker. Menyedari kepada apa yang telah dijelaskan tadi, saya rasa kita menginsafi apa yang berlaku di Sri Lanka itu satu perkara yang begitu malang sekali. Jadi setujukah daripada Ipoh Barat, setujukah Ipoh Barat kalau kita katakan di sini bahawa rakyat Malaysia secara keseluruhan, ya, kita semua ni tanpa mengira bangsa, kaum, agama, maknanya kita ni sepatutnya bersyukur kerana kita mendiami sebuah negara yang begitu aman, tenteram dan saling menghormati di antara satu sama lain. Disetujukah Ipoh Barat kalau kita sama-sama menyatakan pandangan tersebut? Tidak ada isu lah Yang Berhormat. Tidak berkaitan. Tidak berkaitan dengan apa yang saya hujah sekarang. Datuk yang Bertuah, oleh kerana perkara-perkara yang saya telah beritahu dan juga pendirian kerajaan-kerajaan luar negara, maka harapan kami adalah bahawa Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak akan menghadiri COGAM di Sri Lanka. Pada 3 hari bulan Julai, Datuk yang Bertuah, semasa Komas, satu NGO yang telah tayangkan banyak gambar-gambar mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia mengenai hak asasi dan sebagainya, telah mengadakan satu penunjukan film di Kuala Lumpur Chinese Chamber Hall, di mana yang diurus oleh Cik Lina Henry. Semasa itu saya pun menghadirinya, dan itu adalah pada sebelah petang. Pagi itu, lebih kurang pukul 1 pagi, No Fire Zone pun telah ditayangkan di Parlimen sendiri, di Bilik Jawatan Kuasa, di mana lebih dari 20 ahli Parlimen diketuai oleh sahabat saya Yang Berhormat Sungai Petani, di mana kita tahu keadaan yang apa yang terjadi di Sri Lanka. Tetapi bila ia ditayangkan di Kuala Lumpur, pihak immigration, pihak polis, pihak KDN telah serbu ke tempat tersebut dan tangkap dan ingin menahan penunjukan film tersebut. Dan No Fire Zone, saya difahamkan, ada desakan-desakan yang tertentu yang telah dibuat oleh Embassy Sri Lanka. Di antaranya, Duta Besar dia sendiri telah pergi ke tempat tersebut di mana tayangan dibuat 1 hari sebelum itu, dan memberi pandangan beliau bahawa No Fire Zone ini patut tidak ditayangkan. Tempat itu tidak patut dibenarkan ditayangkan gambar tersebut, No Fire Zone. Walhal No Fire Zone, kalau kita tengok dalam net, it's easily boleh di-download, available. Kenapa ada bantahan tersebut? Tetapi ini adalah bantahan yang dibuat oleh Duta Sri Lanka dan Kerajaan Sri Lanka. Dan lepas itu mereka menghantar surat kepada organisasi tersebut dan memberitahu bahawa bantahan itu telah dimaklumkan kepada KDN, telah dimaklumkan kepada Kementerian Luar Negara, maka film tersebut tidak boleh ditunjuk di tempat tersebut. Dan ini menghairankan kerana desakan, kami difahamkan kerana desakan pressure oleh duta tersebut, kedutaan tersebut, maka kerajaan mengambil tindakan. Have we been cowed by the Sri Lankan Embassy? Have we been bought over or under pressure from them? Apa sudah jadi?
Kita tidak ada kebebasan. Kalau menunjuk gambar di bandar, di satu hall adalah salah, kita menunjuk film tersebut di parlimen pun salah juga. Kenapa tidak ada apa-apa tindakan? We are above the law. No. Dan kenapa kita terikat dengan desakan oleh kedutaan Sri Lanka? Saya harap kerajaan dapat maklumkan apakah pandangan mereka, dan adakah kerajaan akan menggugurkan semua tindakan terhadap Cik Lina Henry yang membuat secara tulus dan ikhlas untuk orang ramai untuk ketahui perkara ini. Dan ini bukan menghairankan sesiapa, kerana kalau kita pergi ke internet, No Fire Zone is easily available, can be downloaded. Sekarang pun boleh download. Jadi kenapa bila ia ditayangkan ada bantahan? Kalau ada bantahan pun, itu bantahan dari luar negara. Satu kedutaan luar negara interfere with our local issues. Kenapa tidak ada? Sepatutnya duta itu patut dipanggil dan reprimand, diberi amaran, jangan terlibat dengan hal-hal dalam negeri. Selain dari itu, Datuk Yang Pertua, saya juga ingin bangkitkan perkara di mana baru-baru ini beberapa sekolah kita dapat tahu bahawa lembu telah disembelih. Pada asasnya tidak ada bantahan terhadap perkara ini kalau ia dijalankan seperti biasa di mana 100% murid-murid adalah dari masyarakat Muslim dan sebagainya. Tidak ada bantahan. That is up to them. Tetapi di mana di negara kita ada multilingual, multi-language, multi-religious society, di mana Cina, Melayu, India, Kadazan, Iban semua sekali di satu sekolah, ramai di antaranya atau 40% adalah bukan Islam, itu bukan satu tempat di mana sembelih lembu boleh dijalankan, boleh dibenarkan. Saya difahamkan Menteri Kedua Pendidikan telah memberi arahan, telah dimaklumkan, dan beliau sangat kesal kepada kejadian tersebut. Tapi yang menghairankan kita adalah sembelih lembu itu adalah tempat-tempat yang dari segi undang-undang adalah macam di Ebeta, di mana ia ada kelulusan yang tertentu, lesen yang tertentu, maka tempat itulah patut digunakan untuk sembelih lembu, bukan di tempat buka di kalangan orang ramai, tidak ada mengikut lunas undang-undang, di sekolah-sekolah di mana ada banyak orang yang bukan Islam, yang menyusahkan hati mereka, tidak sensitif kepada masyarakat mereka. Macam mana ia boleh dibenarkan? Dan saya difahamkan Menteri Kedua, Timbalan Menteri yang kedua telah baru-baru ini, kalau kita baca di net, ada mengenai pandangan beliau. Saya setuju dan saya sokong pandangan beliau. Dan beliau juga kata ada sekular. Adakah sekular berkaitan dengan perkara itu? Kalau ada sekular yang mengatakan sembelih lembu di sekolah-sekolah tidak dibenarkan, maka ia perlu diberitahu kepada semua pihak-pihak yang kena mengenai dengan perkara tersebut. Tapi yang menghairankan saya semalam Menteri Kedua Pendidikan telah mengatakan bahawa ini mustahil, sembelih lembu adalah yang patut dibenarkan dan sebagainya. Jadi siapa yang cakap benar? Adakah menteri atau timbalan menteri atau kementerian? Semua ini kecoh-kecoh. We are not sure at all. Dan lebih-lebih lagi, timbalan Perdana Menteri, kenapa beliau diam? Silence is acceptance. Silence is agreement. Macam mana? Apakah pendirian beliau? Penjelasan. Boleh. Terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa Ipoh Barat, isu-isu macam ni tak perlu diperbesarkan. Kita berada dalam suasana keadaan yang sentiasa saling boleh menerima di antara satu sama lain. Isu penyembelihan lembu di kawasan sekolah itu bukan dibuat di hadapan pelajar-pelajar bukan Islam. Mereka tak terlibat pun dan tak dijemput pun untuk ke majlis yang berkenaan. Dan menyembelih lembu korban itu, dia bukan merupakan, kita kena faham, dia bukan merupakan penyembelihan biasa. Dia adalah sebahagian daripada subjek. Dan korban di dalam subjek agama Islam yang diajar di sekolah-sekolah termasuk di dalam subjek fiqh. Dan dia juga ada merupakan satu praktikal kepada pengajaran bagaimana sembelihan yang betul dan sewajarnya dibuat. Dan dia adalah satu program yang eksklusif. Jadi dalam hal ini tidak timbul isu sentimen orang itu rasa kecil hati dan sebagainya. Kalau cukup. Ya, saya nak jelaskan. Cukup. Kalau tak kita nak mainkan isu ini, kita juga tak boleh terima isu macam mana orang India
Ya, macam mana orang India mengadakan perarakan, macam mana orang Cina mengadakan perarakan. Selama ini keadaan berlaku cukup baik. Kita saling menghormati. Kita tak kisah pun bila orang India membuat perarakan Thaipusam, semua orang berhenti dan memberikan penghormatan. Semua perkara ni telah cukup elok, cukup baik. Jadi jangan dipanaskan lagi isu ini. Terima kasih. Cukup. Nombor satu, pandangan itu tak kena totally relevant. Ya, nombor satu. Nombor dua, you cannot compare apple and oranges. Perkara yang lain. What is different? Apa apple dengan orange? Apa kena apple dengan orange? Ini isu yang sensitif yang sepatutnya kita sudah terima ini kontrak sosial. Adakah ia mengikut lunas-lunas undang-undang? Is it an abater? Is it license to do it? Itu yang saya katakan. And kalau kita tengok seperti yang saya katakan sebelum ini, dan lepas tu Perkasa juga. Perkasa suruh Yang Berhormat Timbalan Menteri yang kedua meminta maaf dan menarik balik pandangan beliau dan sebagainya. Dan ini adakah semua ini pressure oleh the rightist group? Dan saya berpendapat bahawa kalau mengikut lunas undang-undang tidak ada masalah. Sembelih lembu atau binatang-binatang lain tidak ada masalah langsung. Tapi bukan di sekolah. Itu menjadi satu perkara yang mustahak. Nombor satu. Nombor dua, di negara ini di mana ada multiracial, multireligious, maka itu perlu pihak-pihak berkaitan mengambil kira. Dan kita sudah ada masalah sekarang, Dato' Betul, di mana sekolah-sekolah kebangsaan tiap-tiap tahun peratusan orang yang bukan Islam menurun. Sekarang lebih kurang 93% masyarakat Cina menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina. Lebih dari 60% masyarakat Tamil menghantar anak-anak mereka ke sekolah Tamil. Menjadi sekolah kebangsaan bukan satu sekolah di mana kita perlu mengajak, kita perlu memberi lebih ruangan supaya tempat-tempat di mana pembelajaran dan sebagainya diberi keutamaan dan bukan kepada perkara-perkara yang sensitif kepada agama-agama lain. Ini yang mustahak. Dan jangan kita ikut, jangan kita terikat dengan apa pandangan Ketua Pemuda Perkasa di mana beliau sangat kuat dengan kritik-kritik pandangan beliau, dan saya hairan ada juga ahli parlimen juga sependapat sedemikian. Saya harap kerajaan dapat membuat satu keputusan because this is all new culture. Semasa saya belajar dalam sekolah kebangsaan tidak ada isu sedemikian. Tak pernah pun sekali, walaupun ada sekolah agama di kelas agama dijalankan, tidak ada. This is all new phenomena yang perlu kita ambil perhatian. Datuk Yang Bertuah, selain dari itu, Datuk Bertuah, saya juga ingin mengambil perhatian kepada apa yang diberitahu oleh Perdana Menteri hari itu. Dia kata nombor nandri kepada masyarakat India, katakan terima kasih banyak kerana mereka semua menyokong masyarakat Barisan Nasional. Nombor satu, itu tidak benar. Kerana dari survey-survey yang telah dibuat menunjukkan lebih dari 65% masyarakat India tidak diperdaya oleh Barisan Nasional. Mereka tidak undi kepada Barisan Nasional. Itu nombor satu. Nombor dua, dia mengatakan dia akan mengalurkan 100 juta ringgit untuk menolong anak-anak India untuk training dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok, Dato' Betul, tiap tahun Menteri Kewangan dia buat macam-macamnya janji. Tapi saya nak pergi balik kepada janji yang beliau buat pada tahun 2012 bajet tu. 3 janji yang berkaitan dengan masyarakat India. Nombor satu, dia kata dia akan agihkan sebanyak 50 juta ringgit untuk satu training course kepada 3,200 masyarakat India, anak-anak India, untuk retraining dalam industri dan sebagainya. Saya nak tanya, apakah kejayaan tersebut? Bukankah benar bahawa tidak ada kursus sedemikian? Kerajaan telah pada 10 hari bulan Jun 2010 menubuhkan satu jawatan kuasa khas, Special Committee, Special Task Force for Indian Issues, yang diketuai oleh sekarang Menteri Kesihatan. Apakah dasar-dasar yang tertentu yang telah dibuat, yang telah betul-betul jaya untuk membangunkan, untuk mengambil kira masalah masyarakat India? Adakah 50 juta ini telah membuat sedemikian?
Dan lepas tu, Datuk Yang Betul, 50 juta lagi telah diagihkan melalui tekun. Saya telah terima banyak aduan di mana ratusan orang memohon pinjaman dari tekun, tetapi tidak mendapat privilege tersebut. Serdang, Mohon. Saya nak minta penjelasan ataupun dalam satu pertanyaan kepada Ipoh Barat, di mana sebelum PRU ke-13 pengerusi Hindraf telah Wetiaku Muti telah menandatangani satu Hindraf Blueprint MOU untuk melaksanakan Hindraf Blueprint dengan Perdana Menteri. Saya nak tanya Ipoh Barat sama ada apa-apa daripada Hindraf Blueprint ini yang dikeluarkan ataupun dibincang dalam bajet 2014 tak? Terima kasih. Terima kasih, Serdang. Itu bukan blueprint, Datuk Yang Betul, black print. Semua yang dicakap tidak ditunaikan. Nombor satu, bila Senator Wedamurty tanda tangan, dia adalah satu di antara individu di seluruh negara, di seluruh dunia, di mana dia mogok lapar hingga jadi Timbalan Menteri. Tak pernah, mana-mana di seluruh dunia tak ada macam orang macam tu. Dia mogok lapar, Ipoh Barat dengki lepas tu tu. dapat jawatan Tiada kena Timbalan Menteri. mengena. Great. Ipoh Barat cemburu tu. Itu nombor satu. Nombor dua, Ipoh Barat cemburu itu saja. nombor satu. Datuk Yang Betul. Nombor dua adalah bila MOU design. Yang berhormat Serdang. Tahun 2011, kerajaan mengatakan, oh, we are going to help the Indians. We are not like ever before. Nambike, trust us. Tipu hela nombor satu. Pergi ke function dekat Tokong, Perdana Menteri pergi. Dulu tak pernah pergi. Dekat kerana pilihan raya sudah dekat, pergi. Cakap apa? Di antaranya dia kata, kita akan bagi scholarship, kita akan bagi matriculation 1,000 lebih kursi. Dari 556 kursi ke 1,556 kursi. Tahun 2011 bila saya bangkitkan perkara itu di parlimen, baru akan diimplementasikan, kita akan buat dan sebagainya. Tahun kedua 2012 pun tak capai. Semua tipu. Sekarang memorandum understanding lagi besar punya tipu. Bukan 1,500. Ini Senator Wedamurty. Apa dia kata? Ini kita dengki akan ni, naikkan dengki. ke 2,200 tempat matrikulasi. Dek, 1,500 pun tak Dek, apa capai. itu, Dek? Apa ini 2,200? Perdana Menteri mari cakap. Timbalan Perdana Menteri pun. All empty promises. Inilah. Black print. Ini. Jadi ini dan juga akhir sekali special 100 juta ringgit untuk sekolah-sekolah Tamil tahun dulu. Mana tu wang pergi? Siapa yang menguruskan? Siapa dapat kontrak? Saya baca surat khabar Tamil, ada lawan di antara ahli-ahli MIC, dia kata dia nak kontrak ini, dia nak kontrak itu, tak dapat dari 100 juta. Apa saja jadi? Ini 3 janji yang dijanjikan oleh kerajaan Barisan Nasional tahun dulu, not 2014 budget. Betul-betul. 212 pun belum lagi dicapai. Janji pandai, tapi tak tunaikan. Semua cakap kosong. Betul. Saya juga ingin bangkitkan International Criminal Court dan Agreement for Arms Trade Treaty. Baru-baru ini kerajaan telah difahamkan telah mentandatangani Arms Trade Treaty. Apakah rasional kerajaan mentandatangani ini? Dan sebelum tandatangani, apakah yang telah kerajaan janji dan apa yang akan dibuat selepas perjanjian tersebut dan macam mana ia akan diimplementasikan di negara ini? Memandangkan senapang-senapang kecil yang senang diperoleh di merata-merata. Dan adakah ATT ini, Arms Trade Treaty, boleh mengawal perkara sedemikian? Lagi satu adalah International Criminal Court, di mana pada tahun 2012 Julai 1 Julai, di mana Ibu Barat bagi lenggong lah. Tak syok cakap seorang-seorang. Tak cukup masa. Takut lah. Tak. Bukan yang berhormat, Perdana Menteri mari pun saya tak takut. You apa? Mana you takut lah. Kompon takut lah. Kalau you berani bagilah. You kawan saya, bukan saya tak cukup Bagilah. masa. Saya minta maaf. You takut. Kompon you takut lah. Tak payah gaduh lah yang Muhammad nak minta jalan. Yang bagi jalan pun tak payah gaduh. Yang Muhammad.
sebenarnya kalau tengok apa yang kerajaan bagi dan telah lakukan kepada masyarakat India ni banyak. Tengok dari segi pembangunan meningkat jumlah sekolah tamen 1. Setakat ini tak kurang daripada 540 juta. Kemudian kita ada program-program meringan kos pendidikan, meningkatkan peluang melanjut ke pengajian tinggi, lancar inisiatif latihan kemahiran. Banyak Muhammad. Apa yang kerajaan buat tertunai. Yang tak tunai ini DAP saja Muhammad. Kat kampung buat pala janji tak tunai pun Muhammad. Tengok. Tak tunai pun. Muhammad. Itu bukan apa yang kerajaan membuat. Itu betul lah kerajaan. Dia kewajipan mereka untuk membuat. Pula. Tadi kata kewajipan apa? mereka. Tapi bila kamu janji, katakan dia nak bagi 2,200 tempat dimatrikulasi. Bila kerajaan janji akan bagi 50 juta untuk tekun. Bila kerajaan cakap dia akan bagi 3,000, 2,200 anak-anak masyarakat India menolong mereka dalam pergi tengok dekat metrik lah. Ini semua Pergi tengok tidak dekat metrik. ditunaikan. Pergi tengok dekat metrik. Berapa ramai pelajar India ada sana. Bukan yang kita tanya. Kerajaan sendiri untuk membeli hati masyarakat India tidak ditunaikan. Itu yang saya kata. Nah, sekolah-sekolah Tamil yang sangat teruk di luar bandar, kita pun ia berpindah ke bandar lagi belum. Beratusan sekolah tersebut. International Criminal Court, Dato' betul. Ipoh Barat. Tapi masa yang dah habis lah. Satu masa. Betul. International Criminal Court. Di mana pada tahun 2011 bulan Mac bila kita ada Asia Pacific Conference di parlimen ini, di mana kerajaan lepas tu kabinet telah mengambil telah mengisytiharkan akan menjadi ahli Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Sekarang sudah jadi lebih dari 2 tahun. Setakat ini 122 negara telah menjadi anggota, tetapi kenapa keengganan negara kita, kenapa peguam negara, saya difahamkan dengan Para Ranggas tahun dulu dengan 7 ahli parlimen telah pergi ke Rom, telah pergi ke beberapa negara di Eropah di mana kerajaan telah memberitahu bahawa tak lama lagi akan mentandatangani dan akan menjadi anggota Rome Statute International Criminal Court, tetapi setakat ini belum terjadi. Nah, kenapa ia terlambat-lambat? Dan juga di mana pengangguran hari itu Perdana Menteri mengatakan 3.2%. 3.2%. Kita perlu satu asas yang tertentu menunjukkan macam mana kerajaan memperolehi 3.2%, walhal tidak ada penganggur-penganggur mendaftar dengan kerajaan, tidak ada inisiatif sedemikian. Ini adalah satu angka yang diambil, tidak ada asas-asas yang tertentu. Di Malaysia ada ramai di antara graduan-graduan yang menganggur. Ada ramai di antara masyarakat kita yang menganggur. Dan satu di antara sebabnya adalah terlampau ramainya pekerja-pekerja asing di negara ini. Baru-baru ini, Dato' ini betul. 22 ahli parlimen telah pergi ke Korea, di mana kita hairan dengan pekerja-pekerja asing di sana. Tidak ada satu pekerja asing pun, Dato' ini betul. With the ekonomi sedemikian. Semua itu adalah di Korea. 22 ahli parlimen yang pergi, dan kita percaya itu adalah kerana pekerja-pekerja di sana dibayar dengan wang, dengan gaji lumayan, diberi inisiatif-inisiatif yang tertentu kepada single mothers, kepada wanita dan sedemikian. Mereka semua pergi bekerja. Tak perlu kita adakan masyarakat luar negara atau masyarakat asing untuk bekerja di negara ini. Sekarang walaupun pengangguran, kerajaan cakap 3.2%. Saya nak asas-asas yang tertentu menunjukkan adakah sedemikian. Kalau sedemikian, we are a developed status, kita ada full employment status, kenapa kita tidak ikut tanda-tanda atau sistem yang sedia ada di luar negara, di mana macam di Australia, New Zealand dan di Eropah. Kalau ada full employment, dia ada ancillary unemployment benefits. Kenapa ia tidak ada di negara ini? Menunjukkan ada sesuatu yang hilang, sesuatu lakuna, sesuatu yang tidak kena. Dan satu di antaranya kita perlukan ada satu. Ya, Mat, saya tak benarkan ya, Mat, kerana Ipoh Barat dah habis masa. Minta maaf. Jadi ini adalah perkara yang kita perlu satu fund yang asingkan untuk menolong sesiapa yang penganggur di negara ini, pengangguran, untuk mengatasi pengangguran. Dan lagi satu perkara adalah di Cameron Island, itu yang bertua, di mana kerap kali hakisan tanah, banjir, suhu yang panas dan sebagainya.
Ini bukan perkara yang baru. Sudah lama terjadi, saya pun telah bangkitkan perkara ini di Dewan ini beberapa kali. Dan kejadian yang telah berlaku minggu dulu di Bertam Valley di mana tiga orang meninggal dunia. Ini semua adalah boleh disalahkan terhadap kerajaan Barisan Nasional. Kerana mereka, korang kawal silia, korang mengambil perhatian kepada perkara yang terjadi, yang mungkin akan jadi lagi teruk di tempat-tempat lain. Saya difahamkan Hydro Dam itu tidak sesuai langsung. Ibu Timo, saya katakan tadi saya tak benarkan. Satu singkat saja penting. Kenapa penting. ni? Kenapa susah sangat ni? Sebab tiga nyawa terkorban. Menurut tak ada menurut hormat dengan yang ketua ke? Saya ada katakan, saya tak benarkan kerana Ipoh Barat dah habis masa. Ya, it's okay. I'm giving you the time. Yang dipetua. Takkan yang umat bagi kepada Ipoh Timur. Ini kawan sebelah saya, sebelah Tahu. rumah. Mau Cukup bagi lah. sikit allowance lah. Kita bagi kepada orang-orang yang cakap tak tak ada guna. masalah yang Muhammad. Tapi tak apa, bertam Tapi balik. soalnya saya buat keputusan tadi Pokok. tak bagi, takkan dia pertikaikan. That's it. Saya cuma tes kepada Yang Muhammad. Sama ada nak hormat kata, itu saja. Saya dah cakap betul, tadi, betul. saya invoke kuasa speaker tetapi tak dihormat. Tato yang dipetua. Jangan macam tu. Ipoh Timur orang baru bagi chance lah. Kita pun ada You see, 90 if it is good to pengundi you, sana. Yang Muhammad bukan main pleading. Berdiri Tapi kalau tanya sebelah soalan bising, tambahan. Yang Muhammad Ipoh bising. Barat Ya. tak Ipoh celah, Timur tak bukan gaduh. gaduh. Hari Ipoh Timur nak buat Saya apa? cuma tes Yang Muhammad, Betul saya tak? cuma tes. Tak ada Diri masalah. tadi pagi nak tanya soalan tambahan tak dapat peluang. Sekarang pun tak bagi. Habiskan ya. Bagaimana? Ya, Tak. jadi saya Saya harap- cuma buktikan saya- ada saya- sesuatu tak kena. Jika saya berlembut, berbaik, memihak kepada Yang Muhammad tabik daripada yang dipertua bijaksana. Tetapi jika saya guna kuasa, tengok apa jadi? Datuk Betul. Tak apa, teruskan Yang Ya, Muhammad. Datuk Betul. Apa yang terjadi di Bertam Valley adalah satu perkara, walaupun menteri kata malam petaka dan sebagainya, ada satu perkara yang boleh dielakkan. Kalau kita tengok hakisan tanah dan di mana pokok-pokok dia bentang dan sebagainya, semua ini bukan baru berlaku. Sudah berapa 20 tahun, 30 tahun dulu. Apakah tindakan korang kawal selia yang dijalankan oleh kerajaan dan khususnya Kementerian Ahli Parlimen Cameron Highlands, dan apakah kerajaan rela untuk menyediakan satu white paper supaya ia boleh diedarkan untuk dibahas di Parlimen supaya kejadian untuk saya itu bukan kejadian luar biasa, satu kejadian yang disengajakan oleh manusia yang patut dielakkan. Dan apa terjadi di Bertam Valley, apa terjadi kepada hydro dam tersebut mungkin juga akan terjadi di Lenggong tak lama lagi, di mana ada juga hydro dam di sana dan tempat-tempat di lain juga di negara ini. Dan kita mau elak kejadian-kejadian tersebut, kita tak mau hilang ahli parlimen Lenggong, dia orang baik. Jadi ini hydro dam yang besar juga di tempat tersebut. Ini kita perlu memberi perhatian. Akhir sekali ya, Datuk dan Datuk, adalah di mana mengenai parlimen, Datuk dan Datuk. Saya harap kajian dan beberapa sistem baru dikenakan. Bila kita baru-baru ini pergi ke Korea, Datuk dan Datuk, kita 22 ahli parlimen, ramai di antaranya juga dari Barisan Nasional, di mana bila kita melawat parlimen mereka, satu sistem yang dicadangkan yang sedang dijalankan di sana sangat unik, Datuk dan Datuk, di mana ahli parlimen yang masuk ke parlimen kali pertama dia bukan duduk di belakang, dia duduk di depan. Yang senior sangat senior semua duduk di belakang, menteri depan. Dan ini sistem yang perlu kita tengok, adakah ia boleh diubah supaya untuk kita, macam mana ia boleh diguna pakai supaya lebih ruang kepada orang-orang baru macam Ipoh Timur, di mana dia nak bagi tahu pandangan beliau tapi tidak dapat peluang, walaupun dia badan kecil punya orang, yang berhormat speaker tak nampak, dia kawan kerap saya nak saya bincang mengenai hal ni. Dan juga Datuk Betul, dalam sistem kita, saya berpada bahawa kita sit on the whole committee di parlimen ini, kita perlu perubahan di mana ini tak sesuai lagi. Kita perlu sistem komiti di mana kerap kali kita pergi ke luar negara, kita melawat parlimen mereka ada sistem yang baik. Tapi lebih baik sistem yang mereka, Datuk yang betul, adalah gaji mereka.
Gaji mereka lumayan. Kita punya gaji tak mau cakap lah. Kalau Ipoh pergi duduk Korea lah. Nah, jadi Dato' Betul. Saya harap satu komiti ditubuhkan untuk tengok apa yang boleh buat untuk mengubah suai, memberi lebih peluang kepada ahli parlimen yang baru, dan juga kita mengimplementasikan komiti sistem yang ada di negara India, di negara Australia dan di banyak negara British Commonwealth, di mana ini sangat efektif. Dan juga kita punya speaker sudah tahun ini 6 tahun tapi belum terima pangkat yang tertinggi di negara, iaitu Tun, Dato' Betul. Saya harap kerajaan akan ambil tahu bahawa sebelum itu ada banyak ramai speaker yang semua ada pangkat tersebut, dan juga lain-lain berkaitan dengan gaji dan sebagainya, allowance dan sebagainya. Kita perlu sebagai ahli parlimen ini, kita perlu resource group, kita perlu research assistant. Itu yang fundamental yang perlu. Kerap kali ahli parlimen yang kita buat, Dato' Betul, we do our own research. Sangat, bukan ia mengambil banyak masa. Perkara-perkara ini adalah satu akademik dan sebagainya. Kalau kerajaan boleh mengambil tahu atau memberi pertolongan ini akan menyenangkan kita semua. Dan juga apa yang terjadi di negeri Pulau Pinang perlu diikut, boleh diikut di sini. Di mana ahli pembangkang pun diagihkan wang peruntukan tiap-tiap tahun. Dan kerajaan Barisan Nasional pun patut mengikut sistem sedemikian untuk kita semua. Untuk ahli parlimen, kalau kita boleh buat di negeri Pulau Pinang, outstanding state government, kalau kita buat untuk negeri sana, kenapa pula kerajaan tidak mau mengimplementasikan tersebut? Walhal di kawasan saya sendiri, Ipoh Barat, di mana tiap-tiap tahun lebih dari juta-juta ringgit, bukan 1, 2, 3, 4 juta, 5 juta, semua diagihkan kepada parti-parti politik, terutamanya parti politik UMNO yang mengambil wang tersebut untuk penggunaan macam-macam kerja dibuat. Tetapi walaupun saya ahli parlimen kawasan tersebut lebih 10 tahun, kawasan tersebut tidak tahu macam mana wang itu digunakan kepada pengundi-pengundi di kawasan saya. Kalau saya sendiri tidak tahu, dan saya mendapat banyak laporan, banyak aduan dari pengundi-pengundi, mereka perlu pertolongan, perlu wang dan sedemikian dari kerajaan. Kita mau perkara ini ikhlas, kita mau perkara ini terbuka supaya rakyat tahu macam mana wang ini diagihkan. Boleh saya dapat tahu untuk Ipoh Barat, Ipoh Timur, Teluk Intan, Bruas, Taiping, Kampar dan sebagainya, berapakah wang yang telah diagihkan untuk dalam 1-2 tahun ini? Berapa yang diagihkan, siapa yang mengendalikan wang-wang tersebut, dengan siapa wang-wang itu telah diberi. Dan ini perlu diambil tindakan supaya kita dapat tahu. Rakyat ingin tahu. Kerap kali kita pergi ke function dan sebagainya, orang tanya, yang berhormat, bolehkah wang ini diagihkan untuk kita? Kita kata tak tahu siapa yang beri. Dia kata ada sedemikian. Macam mana wang ini diberi, siapa yang membuat keputusan, ini semua perlu diambil perhatian. Itu saja, terima kasih. Yang Amat guna lebih daripada 15 minit seperti itu, lebih daripada yang dihadkan. 15 menit lebih daripada yang dihadkan. Ya, tak apalah Yang Amat. Jadi kalau ada di kalangan ahli lain yang terlebih masa, jangan hua-hua sebenarnya, jangan bising jangan bising. Saya cuma buktikan ada perkara yang kadang-kadang kita tak perlu bising. Speaker boleh buat budi pertimbangan yang sewajarnya. Budi bicara dan pertimbangan. Yang Muhammad Putatan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana membenarkan saya turut berbahas atas bajet 2014 yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri walaupun tunggu begitu lama. Bajet begitu berani yang saya rasa sungguh adil dan saya rasa penyediaan dan rumusan yang diambil daripada pakar-pakar yang tepat, yang
ikhlas, yang honest, daripada orang-orang yang diligence, truthful, expert, dan saya rasa rumusan ini yang paling Herculean. Budget yang memberi leverage, a fair deal to all. Ini barulah budget kepada rakyat yang sengaja mensejahterakan rakyat dan bukan budget olok-olok seperti mana yang saya lihat dalam buku print pembangkang ini. Saya rasa ini hanya sengaja mengelilukan rakyat yang memburuk-burukkan imej Kerajaan Barisan Nasional dan mungkin semata-mata untuk memancing undi di pilihan raya kecil di Sungai Limau. Ya. Jadi ini memang sengaja dilaksanakan oleh pihak di sana supaya apapun yang perkara yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan semuanya diputar belit. Saya melihat perbahasan daripada Ipoh Barat yang satu hala kepada satu keturunan kaum India saja. Mulai daripada Tamil Tiger di Sri Lanka yang mana sengaja menyuruh kerajaan bergaduh dengan negara-negara lain supaya tidak hadir dengan konferensi Shogam. Ini satu yang sengaja dibuat dan tidak langsung berterima kasih, ungrateful. Sekiranya kita melihat apa dalam bajet ini, memang ada tumpuan khusus bagi kaum India. Tidak ada khusus bagi kaum Kadazan. Tiada khusus bagi kaum Bajau. Orang Sungai. Tiada khusus langsung bagi kaum Dayak. Tapi ada kepada pihak Anda. Patut berterima kasihlah kepada Kerajaan Barisan Nasional. Aku baru mukadimah ni Ipoh Barat. Kita kawan baik. Sentuh separuh dari apa saya cakap. Duduklah dulu. Nanti saya bagi can. Berhormat, kalau kerajaan tidak bagi kepada masyarakat yang berhormat, tanyalah. Ini lawanlah. Nak bagi cakap jalan akan undi lah. Tak boleh jalan. Dia tak berani. Ini mau habis. Undi barisan. Petang boleh. Lepas tu dia tak bagi, tak marah sama dia. Macam kita tengok, kita ada lebih masyarakat India di sebelah sini. Ini kawan baik. Petang boleh cerah. Ini sebab masa tak cukup. Ini baru mukadimah. Jadi seolah-olah kita melihat daripada pekatan ini ada yang memperjuangkan cenping, sikit-sikit cenping, sikit-sikit cemping, dan ada juga yang memperjuangkan seolah-olah ini hanya tanggapan rakyat ini apa sudah jadi. Kita halalkan laki-laki sama laki-laki kawin. Ini mana boleh dalam negara kita. Inilah satu pendekatan. Yalah, ini tanggapan rakyat. Ipoh Barat, jangan marah. Ini tanggapan, bukan saya cakap, tanggapan. Tanggapan. Jadi ini kita tak perlulah. Kita mesti kalah kepada ekonomi. Bajet kita bentang bajet Ipoh Barat bukan semata-mata untuk Gombak bakal presiden. Bukan presiden pun. Ya. Jadi ini kita tumpukan kepada bajet yang untuk kesejahteraan rakyat, untuk kebaikan rakyat, ya. Bukan Gombak bukan presiden. Dia pun tidak senang hati dengan Menteri Besar Selangor. Ya, ada juga kelemahan di Kerajaan Negeri Selangor. Seperti janji-janji Menteri Kewangan dah cakap mengenai hal ini. Seperti janji-janji dalam Yang Muhammad Putatan. Ya. Sambung provokasi petang nanti. Masalah ditangguhkan hingga jam 2.30 Mana petang. speaker boleh menggalakkan provokasi speaker? Tak boleh. Bajet lah, bajet.